Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan kuliah mungkin kita pada malam ini membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من أحبه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, nescaya Allah akan Yuslihakum a'malakum, nescaya Allah akan mengelakkan amalan-amalan kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahul 'azim. Hormati hadir di masjid kami imam kita sebagai penguasa masjid dan juga tuan-tuan muslim muslimat dua yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada selama-lamanya mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya pada malam ini. Kita sama-sama dapat berada di rumah Allah. Solat berjemaah, kemudian kita dapat duduk sebentar dalam sementara nanti masuk ke waktu Isyak. Dan kuliah maghrib akan segera maghrib. InsyaAllah mudah-mudahan apabila kita buat pada malam ini semuanya disenilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh insyaallah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, semoga semuanya berada dalam keadaan walafiat. Baik, sebelum kita baca kitab yang disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah ni, terlebih dahulu saya bawa satu nasihat yang saya biasa bawa setiap dulu, iaitu saya petik daripada kitab Nasar Ibadat yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini saya petik daripada kitab yang telah diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Fuad Saifuddin. Ustaz Saifuddin. Baik, malam ini saya nak bawa satu nasihat yang disusun oleh Syekh Nawawi ini. Disebut Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Thalasun munjiyatun wa salasun muhlikat wa salasun darajat wa salasun kafarat. Amma al-munjiyatu fa khashyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal 'adlu fil ghadab wal ridha. Wa amma al-muhlikat fa syuhun syadid wa huwa muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsi. Wa amma ad-darajat fa ifsha'u salam wa id'amu at-ta'am was salatu bil layli wan nas was salatu bil layli wan nas niyam. Wa amma al-kaffarat
isbaghul wudu' fi sadarat wa naqlul aqdam ila al-jama'at wa intizarus salah ba'da salah. Itu maksudnya. Baik. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW bersabda ada 3 perkara yang boleh menyelamatkan daripada sisaan Allah, 3 perkara yang merosak, yang boleh merosakkan ibadah kita, 3 perkara yang boleh meninggikan darjat, dan 3 perkara yang boleh menghapuskan dosa. Kaitan dengan 3 perkara. Baik, 3 perkara yang boleh menyelamatkan manusia daripada sisaan Allah. Salasun munjiat. Apa 3 perkara itu yang boleh menyelamatkan manusia daripada sisaan Allah Subhanahu wa taala? Disebut amal munjiat fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah pada masa kita duduk seorang-seorang ataupun di tempat orang ramai. Kalau ada perasaan ini, rasa takut kepada Allah, sebab tu kita duduk seorang-seorang. Kita duduk seorang-seorang, mana tak ada orang, orang tak nampak kita. Perasaan takut kepada Allah, maknanya kita melakukan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang dalam keadaan kita duduk seorang-seorang, ataupun dalam keadaan depan orang ramai. Kalau ada rasa takut ini, perkara pertama ini boleh menyelamatkan kita daripada sisaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berjimat. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Dia berjimat sama ada semasa dia tidak memiliki apa-apa maupun dia rasa pada saat dia rasa cukup. Dia berjimat. Berjimat ni maknanya kita tak boros lah. Waktu dia tak ada pun dia boleh berjimat, waktu dia ada pun dia boleh berjimat. Yang kedua. Yang ketiga, wal adlu fil ghadab war ridha. Perkara yang boleh menyelamatkan manusia daripada sisaan Allah yang ketiga ni, iaitu dia adil dan redha ketika mana dia dibenci. Dia redha. Ini yang ketiga. Dia redha ketika mana maupun dia saat dia orang tak suka, kan? Dia redha. Ini yang ketiga. Kemudian 3 perkara yang boleh merosakkan. Wa amal muhlikat, dikatakan muhlikat. Yang pertama, fasyuhus syadid. Dia ni terlalu kedekut. Terlalu bakhil. Bakhil ni terlalu, orang kata apa, kalau sikit-sikit kita nak jaga tu mungkin, tapi dia tersangat kedekut. Kan? Dia lebih lagi daripada kedekut ni, bakhil. Itu yang pertama, perkara yang boleh merosakkan kita. Yang kedua, menurut hawa nafsu. Dia terlalu mengikut hawa nafsu dia pun boleh menyebabkan kita rosak. Dan yang ketiga, wa'jabul mar'i bi nafsi. Dia rasa bangga dengan diri. Terlampau bangga terhadap diri sendiri. Pada perkara ni, dia boleh merosakkan kita, merosakkan amal ibadah kita, merosakkan pahala kita, merosakkan kehidupan kita. Ujub. Jadi kalau riak, dia ujub. Ujub ni dia rasa diri dia hebat lah, diri dia lebih daripada orang lain. Ni ujub. Masa orang muda sekarang ni dia panggil apa? Disebut sebagai poyo. Mana tak poyo? Poyo kan? Dia dengan poyo ni. Poyo. Apa makna poyo?
Poyo ni dia rasa diri dia hebat kan. Kau ni Poyo kan. Poyo tu dia daripada singkatan daripada bahasa Inggeris kan. P-O-Y-O. Faham ni? Proud of your own. Itu dia jadi Poyo. Proud of your own. Dia rasa dia terlalu bangga dengan diri dia. Ada tak ni? Sudah, mudah tak ada lah kaedah. Kalau ada, istighfar banyak-banyak lah kan? Kalau tak ada aku, tak jadi. Kalau aku tak tolong, dia tunggu. Itu rasanya rasa apa? Ajib, rasa bangga kan dengan diri kita. Itu 3 perkara yang disebut. Okay. 3 perkara yang boleh meninggikan darjat kita di hari akhirat. Amat darajat. Okay, yang pertama, fa'ifsyarus salam, memberi salam sama ada kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kenal. Ini dia ada akhirat lah. Orang yang macam ni, isi Allah Subhanahu Wa Taala darjat yang beri salam. Kita biasa buat, kita bagi salam pada orang yang kita kenal. Pada orang yang kita tak kenal ni kadang-kadang susah. Susah. Bukanlah kata tak ada ubat ada, tapi kadang kita biasanya kita bagi salam kepada orang kita kenal. Kalau lebih teruk orang kita kenal pun kita tak bagi salam. Ini tu kan. Jadi bagi salam, InsyaAllah mudah-mudahan di hari akhirat tinggi darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perkara yang boleh meninggikan darjat kita di hari akhirat, wa it'amut ta'am. Bagi makan kepada tetamu dan orang yang dalam kelaparan. Sudah disebut sini dalam kitab tersebut, memberi makan kepada para tetamu dan orang yang dalam kelaparan. Mungkin orang yang lapar ni dia mungkin bukan tetamu kita, tapi dia dalam kesusahan, dalam kelaparan, orang yang memerlukan makanan. Jadi kita bagi makan, jamu dia makan. Ini insyaAllah dari akhirat Nabi orang ini ditinggikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, perkara yang boleh meninggikan darjat di hari akhirat ialah wassalatu bil lail wan nas niyam. Ini pun biasa katakan bangun tahajud malam, bangun solat malam ketika orang lain sedang tidur, orang lain sedang tidur. Ini tuan lihat memang dah bisa buat ni selalu. Mudah-mudahan tahajud kita, solat malam kita, qiyamul lail kita, bangun malam itu menjadi asbab untuk kita mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Bangun malam ni, tak tahulah orang cakap Allah malam, saya tak tahu sekali. Selagi semakin bertambah usia kita, semakin mudah kita terjaga malam. Wallahu a'lam. Kan? Betul tak saya? Orang usia 5, tak tahu saya dah masuk 50 ni pun, dia macam automatik kan. Dia kita mudah terjaga. Sama ada kita nak bangun ataupun tidak. Tapi kita kunci jam pukul 5.30. Sebelum 5.30 tu kita dah jaga dah. Saya ingat lah. Tapi tahu kalau masa umur 20-an, 30-an tu rasa jam bunyi pun kita tak sedar. Tapi bila umur dah semakin bertambah ni, memang kita kata mudah jaga malam. Jadi kalau dalam keadaan begitu pun kita susah nak bangun, ataupun kalau bergabah sangat pun doa lah kan, astagfirullahaladzim, tidur balik. Jadilah kalau dah malas nak bangun sangat. Jadi orang yang mendirikan salat pada waktu untuk menghidupkan qiyamul lail ketika mana orang sedang tidur, ni kata Nabi, mereka ini akan Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan darjat mereka di hari akhirat. Baik. Seterusnya ada 3 perkara yang boleh menghapuskan dosa, kafarat. Amal kafarat, ada 3. Yang pertama, menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk. Contoh kan, kita boleh ambil wudu cobaan, mayang, ini boleh menghapuskan dosa. Yang kedua,
Macam tuan ni, insyaAllah. Perkara yang boleh menghapuskan dosa. Melangkah kaki untuk solat berjamaah. Wa naqlul aqdam ila al-jama'ah. Boleh mari ke masjid dan baik jalan kaki ke, naik motor ke, tapi boleh datang solat berjamaah. Ini perkara-perkara yang boleh menghapuskan dosa. Dan yang ketiga ni pun mudah-mudahan kita dapatlah ni. Cuma tak tahulah berapa waktu. Yang ketiga, wa intizarus salat ba'da salat. Menunggu datangnya waktu solat yang berikutnya setelah mengerjakan solat yang wajib. Kita dah sembahyang maghrib tadi berjemaah. Kemudian kita tunggu pula masuk isyak. Jadi jika kita melakukan perkara-perkara ini, Nabi SAW, dia boleh menghapuskan dosa kita. Wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan tiga perkara, penyelamat dan tiga perkara yang boleh kita menguasai kita. Mudah-mudahan nasihat yang disebutkan dalam kitab Nasrul Ibani memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Baik, kita sambung bacaan kita muka surat. Saya dah baca sikit dulu kan, 177 pun kita ulang sikit lah, 177. Kata Ibnu Bukhari di bawah bab 108. Bab 108 surat 177. Bab ar-rajul ra'i fi ahlihi. Bab pada menyatakan seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarga. Ini kita baca benda 12. Sikit ini kita masuk hadis yang kedua dalam bab sama. Hadatsana Arif qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun wal rajulu ra'in 'ala ahlihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi atau kama qala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada kalian adalah pemimpin. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Dan setiap daripada kalian bertanggungjawab atas pimpinannya. Maka ketua, yakni yang memimpin manusia, adalah pemimpin dan dia dipertanggungjawabkan di atas kepimpinannya. Dan seorang lelaki itu pemimpin ke atas keluarganya dan dia dipertanggungjawabkan, yakni tentang kepimpinannya. Dan seorang isteri adalah pemimpin ke atas rumah suaminya dan dia dipertanggungjawabkan, yakni tentang kepimpinannya. Ingatlah, setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap daripada kalian dipertanggungjawabkan dengan kepimpinan. Jadi hadis ini dia berkaitan dengan pemimpin ke kepimpinan. Setiap kita ni adalah pemimpin. Sama ada kita pimpin, tak kisahlah di peringkat mana, kan? Tapi paling kurang kita sebagai pemimpin kepada diri kita sendiri. Yang kedua, paling kurang selain daripada kita memimpin diri kita, kita pemimpin dalam keluarga kita. Orang lelaki, dia bertanggungjawab ke atas keluarga dia. Dia seorang pemimpin dan dia akan disoal, akan ditanya tentang kepimpinannya. Pada keluarga, ayah sebagai ketua, ayah sebagai pemimpin. Sebenarnya yang kita sebut sebelum ini, kalau kita gagal melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pemimpin dalam keluarga kita, maka kita bimbang, takut kita susah nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Sebab itu saya sudah sebut antara perkara penting. Bukan nak mengajar tuan menasihat diri saya sendirilah. Tuan lagi banyak pengalaman, lagi arif tentang memimpin sebuah keluarga.
Ini lebih kepada nasihat kepada diri saya sendiri saja. Perkara yang kita bimbang, perkara-perkara yang fardu ain. Perkara-perkara fardu ain, kita sebagai ketua keluarga tidak dapat menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan fardu ain ahli keluarga kita. Contoh fardu ain, solat, ambil benda yang mudah-mudah. Yang asas kadang-kadang kalau kita terlepas pandang, tak bagi perhatian, takut-takut tak settle. Contoh bab mandi wajib. Bab mandi wajib. Sebelum kita pergi bab solat ni, kita tengok dulu bab mandi wajib. Kita ada anak-anak yang dah balik. Adakah mereka urusan mandi wajib itu selesai ataupun tidak? Ni tanggungjawab kita dalam keluarga. Kena cek tu, kena semak. Saya pun ada anak-anak kan, baru seorang lah, paling saya ada 3 orang anak perempuan. Yang sulung tu baliklah kan? Jadi kita kena cek, kena minta mak dia siap, kena cek, kena pastikan mandi hadas dia, mandi wajib dia settle, selesai. Kita tak boleh orang kata apa, serah kepada sekolah aja ke, lebih. Dia ni kena semak. Ni antara tanggungjawab. Apa lagi kaitan dengan orang sebab kalau mandi wajib ni tak selesai, saya ingat ustaz kata dia berdosa 24 jam. Kan, solat dia tak sah. Kalau dia dah usaha, dia cuba kan, dia serah pula orang ikut syarat yang kita bimbang ni, dia tahu dia buat silap, tapi dia tidak mahu membetulkan kesilapan. Ini kita bimbang. Dosa 24 jam. Kan dia semayang tak sah sebagainya. Betul penting kita kena bagi perhatian. Kemudian apa lagi kaitan dengan solat, pastikan kan anak kita, ahli keluarga kita yang di bawah tanggungjawab kita bab solat ini, kita kena bagi perhatian. Kalau dia tak semayang, kita kena tegur. Kalau dia tak kita kata waktu solat dia buat tak kisah, dia buat tak tahu, itu tanggungjawab kita, kena tegur. Dan perkara ini saya nasihatkan diri saya sendirilah, memang adalah perkara yang sangat kita kena tekankan. Sementara duduk di bawah jalan. Kalau di depan kita pun dia kadang dia tak semayang, apatah lagi kalau dia di belakang kita. Dan di depan kita pun dia tak semayang, di belakang kita lagi tak. Itu fardu ain. Bab fardu ain. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid ni, kita ambil orang kata apa, bagi perhatian dalam urusan ini. Kadang kita sibuk dengan urusan-urusan lain, kan, kita bagi dia macam-macam ni, kan, tapi kita lupa hal-hal yang berkaitan dengan fardu ain. Ayam kita. Dan apa lagi yang tu? Di bawah dengan kita. Nanti kita kena bagi pendidikan, kan? Kita bagi pendidikan. Kita pastikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fardu ain dia selesai. Kalau tak selesai, kalau perlu ambil tuition, kena pergi tuition. Yang kita sebut tuition bahasa Inggeris, tuition matematik, tuition sejarah. Tapi tuition kelas tambahan, pengajian tambahan kepada ilmu yang berkaitan dengan fardu ain ini, kita terlepas pandang, kita tak ambil kisah. Maka takut nanti dia sebut tadi susah kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Auran dan sebagainya. Itu semua di bawah tanggungjawab kita. Selain daripada kita menyediakan pakaian, makan, tempat tinggal, rumah itu semuanya di bawah tanggungjawab kita. Dia lelaki memimpin keluarganya, isteri dia juga pemimpin dalam rumah tangga, kan? Dan disebut ingat bahawa kalian memimpin dan setiap daripada kalian dipertanggungjawabkan dengan muka pimpinannya. Baik, kita tengok hadis ini.
Hadis yang ke-213. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Abi Sulaiman bin Malik bin Huwais radhiyallahu anhu qala atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna 'indahu 20 layla fa dhanna an nashtahina ahlina fa sa'alna amman tarakna fi ahlina فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم كما قال. Daripada Abu Sulaiman Malik Ibnu Al-Huwairis radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kami telah mendatangi Nabi SAW, sedangkan kami adalah para pemuda yang tidak berjauhan, yakni jarak umurnya, yakni sebaya. Okay. Sahabat datang jumpa Nabi dan umur sahabat pada itu dengan Nabi tak banyak beza. Lalu kami tinggal bersama dengan Nabi SAW selama 20 malam. Ikut majlis Nabi bersama dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyangka bahawa kami rindu kepada keluarga kami. Lalu Nabi SAW bertanya tentang keluarga yang telah kamu tinggal. Duduk lama 20 malam sama Nabi ini tak teringat ke, tak rindu ke kepada keluarga. Kemudian kami telah menceritakan kepada baginda Nabi SAW, dan adalah Nabi SAW sangat lembut dan penyayang. Lalu Nabi SAW telah bersabda, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Nabi SAW baliklah pergi jumpa keluarga. Lalu ajarkanlah dan perintahkanlah mereka, serta solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan solat. Apabila waktu solat telah tiba, maka hendaklah salah seorang antara kalian memandangkan azan untuk kalian, dan hendaklah orang yang paling tua antara kalian menjadi imam. Baik, riwayat ini dia banyak ada beberapa perkara lah. Cuma nak dihadapkan dekat sini, Nabi SAW perintahkan kepada laki-laki sahabat-sahabat tadi, balik rumah bersama dengan keluarga, ajarlah anak-anak, bimbinglah, bagi pendidikan, ajar tentang solat, ini tanggungjawab. Ini berkaitan dengan tanggungjawab. Nah, dengan solat ni, kita sebagai mak ayah, seboleh-bolehnya jangan kita letakkan tanggungjawab ni kepada orang lain, sebaik-baiknya. Tapi kalau kita pun tak berapa nak pandai mana, tak berapa nak di mana, ni kita hantarlah, pergilah belajar, panggillah kan ustaz akan belajar dia nak solat. Pentingnya solat kan. Saya ada anak kecil saya yang ada 3 tu. Ini kena cerita tak cerita. Dia setakat ini dalam seminggu 2 ni saya rasa lega. Waktu solat tu dia tanya kita. Dia tanya kita. Kan? Dia nak sembahyang dengan kita. Rasa susah tu. Dalam mungkin Allah memudahkan kan. Yang ada 3. Kita macam mana, sebab apa adik ni dia dengar azan. Dengar azan tu dia ambil uduk, dia mengajak kita kan. Nak sembahyang kan, sembahyang rumah kita. Saya kalau hari kerja, maghrib insya-Allah kita balik lambat kan. Rumah dengan keluarga lah. Karena dengan waktu dia balik sekolah pun tengah hari tu dia sembahyang rumah dia pergi ambil guru sendiri kan. Kita pun janjilah tak apalah, nanti ayah bagi terkung bahu kan, syaratnya tak boleh tinggal di subuh tu bayar silat. Budak kalau balik pun kalau tak sembahyang pun tak berdosa kan. Tapi jangan rasa syukurlah banyak-banyak, mudah-mudahan dia istiqamah kan. Sebab bukan mudah bukan mudah.
Kalau dan ajar anak-anak mudah, anak-anak ni mudah solat. Alhamdulillah lah, syukur banyak anak ni kan, kecil-kecil ni boleh bawa ni, bagus ni bawa main masjid. Dia berapa dah Pak? Dia 6 sekolah lah. Bukit Jalil. Oh, bukan orang sini. Ni balik kampung ke? Balik kampung lah. Alhamdulillah, teruskan. Dia nak bawa main masjid, nak perempuan. Nak perempuan, lelaki boleh buat kawan ni. Alhamdulillah. Dia nak bagi dia biasa. Pastikan. Kalau ada yang masih ada anak kecil lagi dah. Kalau tak ada anak kecil dah, cucu. Cucu, bawa cucu. Solat ni bukan mudah kan. Susah kan. Nak boleh istiqamah, nak boleh semayang tanpa suruh. Kalau dapat anak, kita tengok anak kita waktu semayang, dia semayang tanpa kita suruh, itu kena syukur banyak. Boleh buat peluri kan? Sebab bukan mudah. Baik. Hadis yang ke-109, bab yang ke-109. Kita baca lagi siap. Bab al-mar'atu ra'iyatun. Bab pada menyatakan seorang perempuan itu juga adalah pemimpin. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib bin Abi Hamzah an Zuhri qala akhbarana Salim an Ibn Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa khalid fi mali sayyidihi. Sami'tu haula'i 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsabu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal rajulu fi mali abihi. Kama qala, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau telah mendengar Rasulullah SAW, setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap daripada kalian bertanggungjawab atas pimpinannya. Al-imam, yakni pemimpin kepada negara, adalah pemimpin dan dia bertanggungjawabkan tentang kepimpinannya. Dan seorang lelaki itu pemimpin ke atas keluarganya dan dia bertanggungjawab tentang kepimpinannya. Dan seorang isteri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Dan seorang khadim, yakni hamba, pembantu. Khadim ni pun dia gaji. Seorang khadim pada harta tuannya, dia kena jaga harta majikannya. Aku telah mendengar semua itu daripada Nabi Islam dan aku mengira Nabi Islam telah bersabda, dan seorang lelaki pada harta ayahnya. Baik. Di dalam ini disebut tentang, kalau kita nak beri urang sikit, selain daripada isteri itu, dia tanggungjawab dia terhadap keluarga. Makan, pakai, tempat tinggal, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Dia yang urus, dia memimpin. Walaupun ada orang lelaki ni dia banyak buat kerja perempuan, sebab kebanyakannya orang perempuan lah yang banyak mengurus hal ehwal rumah tangga, makan, pakai, kebersihan rumah, masak dan sebagainya, itu biasanya diuruskan oleh orang perempuan. Semua itu adalah tanggungjawab dan semua itu akan ditanya, akan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Selain daripada itu, dan dua juga disebut tentang pemimpin. Dia bukan pemimpin rumah tangga, tapi pemimpin kepada masyarakat, pemimpin kepada komuniti, pemimpin kepada daerah, pemimpin negeri, pemimpin negara. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Lagi besar tanggungjawab kita, lagi besar apa kita, jawatan kita, ketua kita, lagi besarlah tanggungjawab kita. Yakin tuan yang dekat-dekat ni ada pegang macam-macam jawatan, sama ada masih pegang ataupun pernah pegang jawatan-jawatan yang besar-besar dalam komuniti, dalam organisasi, dalam masyarakat, di peringkat negeri sebagainya. Semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah. Kalau dia jadi yang berhormat tu, yang berhormat
juga, tapi besar tanggungjawab tu. Kalau dia tak laksanakan tanggungjawab dia dengan adil, dengan penuh amanah, dengan penuh integriti, dengan susah untuk dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada dalam ni yang jadi ketua jabatan, kan? Semua tu akan ditanya. Tapi sebut ni saya pun dalam masa kerja ni pegang juga lah sebagai ketua jabatan ni kan. Dia nak buat pun macam-macam juga. Ada benda yang kadang kita benda yang salah, kita tak tegur, kita biar, itu semua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis yang ke-110. Bab man suni'a ilaihi ma'ruf fal yukafi. Ini bab lesiah, bukan di bab pimpin. Bab pada menyatakan barang siapa telah diberi kebaikan kepadanya, maka hendaklah dia membalasnya. Hadis yang kedua 15. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Yahya bin Ayyub an Umar bin Aziyah an Shurahbil maula al-Ansar an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzihhu fa in lam yajid ma yujzihhu falyusni alaihi fa innahu idza asna faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa sawbai zu. Daripada Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari, beliau telah berkata, telah bersabda Nabi SAW, barang siapa diberikan kebaikan, maka hendaklah dia membalasnya. Siapa yang dia mendapat kebaikan daripada orang lain, maka kata Nabi SAW, hendaklah dia membalas kebaikan tersebut. Jika sekiranya dia tidak mendapatkan sesuatu yang layak digunakan untuk membalasnya, dia tak ada apa nak balas, maka hendaklah, kata Nabi, maka hendaklah dia memujinya. Ini memuji orang tersebut. Baca. Kerana sesungguhnya apabila dia memujinya, berarti dia telah berterima kasih kepadanya. Dan jika dia menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia telah mengkufuri, yakni tidak bersyukur. Barang sesiapa yang menghias diri dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka seakan dia memakai dua baju kebohongan. Baik, dalam riwayat ini disebut, apabila kita menerima kebaikan daripada orang lain, maka Islam suruh kita balas kebaikan tersebut. Malah Nabi suruh kalau kita balas tu, sebaik-baiknya balas dengan yang lebih baik, yang lebih lagi daripada kita hidup di atas kehidupan kita, masyarakat kita ni, kita boleh hidup senang ni, dengan kebaikan. Kita menikmati keselesaan hidup ni atas kebaikan orang. Jadi Nabi suruh kita apa? Kita menghargai orang lain. Jadi kita menghargai orang lain, balas kebaikan. Kita sampai masjid tadi, masjid gelap, kan? Untuk semayang, pada kawan dia buka Swiss. Bila dia buka Swiss tu terang, bukan jadi sejuk, dia telah melakukan kebaikan. Tapi kita mungkin tak tahu siapa. Dengan cara kita memuji, alhamdulillah, terima kasih kepada yang buat, kita tak kenal siapa. Ini juga dikira sebagai kita membalas kebaikan orang ni. Kita datang masjid, tengok masjid bersih je, kita tak buat, tapi ada orang yang buat kebaikan yang orang lain buat tu, kita dapat duduk dengan selesa, bersih dan sebagainya. Maka wajib ada kebenaran kepada kita untuk membalas kebaikan tersebut. Kalau tak ada apa-apa tadi, terima kasih, ucapan terima kasih itu pun sudah dikira sebagai
membalas kebaikan orang lain. Contohlah ataupun kalau kita tak ada apa-apa nak bagi, maka disebut di sini kita sebutlah kebaikan dia tuan. Sebut tu tak perlu lepas dia. Sebut kebaikan dia kepada orang lain. Haji ni baguslah, dia kalau ni selalu tolong. Sebut kebaikan yang dia buat. Baik. Dah kan? Tapi mudah-mudahan ni pun kadang ada orang yang tak tahu nak bersyukur. Dia tak tahu nak berterima kasih. Orang jalan nak masuk rumah dia tu sempit, kumpul banyak-banyak kan. Juga ada orang suka rela potong isi rumput. Jadi dia lalu tu selesa. Itu pun kadang-kadang susah. Orang lain nak ucap terima kasih kepada yang tolong potong rumput tu. Sedangkan perbuatan tersebut, kebaikan yang orang lain buat tu menyebabkan dia selesa, dia senang. Ni tak ada masalah ni. Sehingga yang datang masjid ni insyaAllah bab memuji kebaikan orang, menghargai orang ni tak ada masalah. Baik. Hadis yang ke-216. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awana Al-A'mash an Mujahid an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adza billahi fa'izuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lam qad kafa'tumuh. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Nabi SAW, barang sesiapa yang memohon perlindungan kepada Allah, maka lindungilah dia. Barang siapa meminta kerana Allah, maka berilah kepadanya. Dan barang siapa yang mendatangkan kepada kalian akan kebaikan, maka balaslah dia. Maka jika kalian tidak mendapatkannya, yakni untuk balasan untuknya, maka kalian doakan sehingga dia tahu bahawa kalian telah membalasnya. Baik. Dalam hadis ni yang pertama, kalau ada orang yang minta perlindungan kepada Allah, maka lindungilah dia. Maksudnya kalau ada orang tu dia dizalimi, kita tahu dia ni ada orang menzalimi dia, kita ada kemampuan untuk tolong dia, maka kita kena tolong. Minta perlindungan, maka lindungilah dia. Barang siapa meminta kerana Allah, maka berilah kepadanya. Kalau dia minta sesuatu daripada kita dan dia mungkin susah, tak cukup duit, anak sekolah, sebagainya, dia ada keperluan kan, maka kita yang ada kemampuan ni bagilah, tolonglah, bantulah. Kemudian barang siapa mendatangkan kepada kalian kebaikan, maka balaslah dia. Cerita ni sama macam hari yang sebelum ni. Kebaikan yang kita dapat, maka kita kena bagi balaslah kebaikan tersebut. Jadi kalau kita tak dapat, maka kalian doakannya sehingga dia tahu bahawa kalian telah membalasnya. Wa illam tajidu fad'u lahu. Kalau kita tak mampu itu, maka kita berdoa. Apa doa yang terbaik? Terima kasih, itu biasa kan? Ini doa. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan katsiran. Pernah baca ni? Apa maksud tu? Semoga Allah, jazakallahu khairan katsiran, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak kepada kamu. Jazakallahu khairan katsiran. Itu kita doa kebaikan tu dia. Semoga Allah membalas kepada dia dengan kebaikan yang lebih banyak.
kalau seorang lah. Kalau ramai jazakumullah, jazakumullahu khairan katsira. Kalau yang tolong kita tu kata perempuan, dia seorang-seorang je kan. Dia suka kita sebelum kita duit ada ni kan. Jazakillah. Jazakillah perempuan. Kalau lagi jazakallah. Kalau ramai jazakumullah. Jazakumullah. Tambah sikit jazakumullahu khairan katsira. Wa jazakumullahu ahsanul jazaa. Ahsanul jazaa. Lebih kurang samalah tu. Tapi biasa kita baca jazakallahu khairan katsira. Doa tu salah satu doa terbaik kan. Semoga Allah balas kebaikan yang lebih banyak kepada dia. Doa lah doa. Doa ni free tak ada apa dah. Cuma kita berdoa. Mungkin hari ini kita dapat kebaikan, kita dapat banyak nikmat mungkin atas doa-doa orang terhadap kita. Dan kita dah buat kebaikan, kita tak sedar. Mungkin orang tak ada balas apa, tapi dia balas dalam bentuk doa. Hari ini kita dapat kelebihan yang banyak, kesihatan yang baik kan, umur 60, 70 sihat lagi. Itu nikmat, satu kebaikan yang kita dapat. Mungkin kebaikan yang kita dapat, nikmat yang kita dapat itu doa daripada orang-orang yang telah kita buat baik, yang kadang kita tak sedar. Masa kita dulu 40 umur, banyak kebaikan yang kita buat, orang tu sentiasa doa kepada kita. Mungkin sebelum ni kita ada banyak bantu untuk anak-anak di sekolah yang kita kenal kan. Hari ni dia dah belajar, dia dah berjaya dalam hidup dia kan. So dia jadi orang yang baik, orang yang sentiasa doa. So hari ni yang kita dapat ni mungkin doa daripada orang yang telah kita melakukan kebaikan. Ini menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa melakukan kebaikan. Okay. Mudah-mudahan kalau kita tak dapat daripada manusia balasan, tapi kita dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikut. Dia dalam bab kebaikan ni dia ada beberapa hadis lah. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan insyaAllah. Berkaitan dengan bab ada menyatakan siapa yang tidak membalas kebaikan orang lain maka doa kalian. Ada riwayat yang lain cerita tentang kalau kita tak dapat mampu balas balik dengan apa nama benda-benda dan sebagainya, kita disuruh berdoa. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah, yang Maha Tahu semua kali yang kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat atau kita bersihkan dengan Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuman wa tafawwaqna min ba'dihi tabarrakan mubarakah wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.